Tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Allahu Akbar. Sebab itu orang lelaki tiada maaf bagimu. Solatlah, tak boleh kamu berdiri, kamu duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, kamu bertelentang, kemudian gerakkan mata, ataupun akhir sekali dengan niat, kalau dah tak boleh bergerak habis semua. Hebatnya tuntutan solat kepada seorang musalli, seorang yang dikatakan mukallafin. Kita ini yang telah balik. Moga Allah beri kekuatan pada kita untuk terus bersolat, tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Kaum ibu, alhamdulillah, ada puasa dalam bab solat. Itu champion kaum ibu ni. Pantang tegur aja, hang tak solat ke Mila? Cuti katanya. Tak solat ke? Cuti. Dah dekat sebulan cuti. Itu bukan haid, itu penyakit namanya. Itu bahas dalam bab haid dan nifas dan sebagainya. Yang kita nak bagi tahu ni tuan-tuan, wajib buat kecuali wanita. Apabila dalam haid dan nifas, dia tidak perlu bersolat. Tetapi apa yang kita sebut solat ini, si ibu tetap memberitahu kepada anak, walaupun dia dalam keadaan uzur, dia tetap beritahu. Bang Long dah sembahyang belum? Bang Cik dah sembahyang belum? Angah dah sembahyang belum? Dia akan titipkan suara di kedengaran tu kat rumah. Bapak tak habis sebut, bapak batuk aja, dia lari dah. Mak ni yang bising dari dapur, dah sembahyang belum? Dah sembahyang belum? Dah sembahyang belum? Tuan-tuan, sembahyang ni, kita ambil dulu kod ayat bab sembahyang. Sembahyang mana? Sebab kita ini bukan orang Arab. Orang Arab, bak kata lagu Simawi. Berjubahlah boh. Orang Arab sebut apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Hai, sentimental betul orang bekalan awal ni. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Kawan dia berkata dah masuk Isyak pula dah, belum masuk lagi. Kat luar ni. Solat. Betul? Kita semua ni pergi umrah belaka dah semua ada tuan-tuan. Ada para haji, para hujat, Duyufur Rahman semua ni. Sampai Mekah, solat kan? Pak Arab kata, solat. Sampai kita di Penggalan Au, mana sembahyang belum? Sama tapi tak serupa. Tak dari segi bahasa. Jadi sembahyang ni asal dia, perkataan sembahyang tu asal dia daripada bahasa mana ustaz? Daripada bahasa Hindu, Sanskrit. Oh, itulah kita ada macam India sikit. Kita ni banyak tuan-tuan sebab kita mai agama ni daripada tanah Jawa. Tanah Jawa dulu Majapahit. Majapahit ni didominasi oleh kerajaan Hinduism. Sebab itu dia punya spirit Hinduism tu kadang-kadang kita dah beriman dah, tapi cara pakai dia, cara adat dia masih ada lagi, kadang-kadang sedikit sebanyak, mungkin tak banyak, dah banyak buang pi, tapi masih ada lagi. Jadi sembahyang ni asal daripada bahasa Hindu Sanskrit. Dalam bahasa Hindu Sanskrit disebut sembah in hyang. Itu bahasa Sanskrit. Makanya sembah in hyang ini adalah bermaksud mereka menghayalkan sembahan dewa-dewa mereka. Itu sembahyang tu. Yang kata sembah in hyang dalam bahasa Sanskrit adalah suatu perkara golongan yang menghayalkan sembahan dewa-dewa mereka. Sebab itu kita orang Islam, we as a Muslim, we born as a Muslim, we will die as a Muslim, insyaAllah muttaqin. Kita nak supaya yang lebih tepat menggunakan istilah yang kita katakan as-solah. Solah ini lebih kena, solat ini lebih kena tuan-tuan. Sebab kita ambil daripada kalimah dalam Quran.
Kita ambil kalimah daripada hadis-hadis. Ini kalimah kata-kata yang baik. Tuan-tuan puan, ada orang bila dia nak tulis buku, dia nak tulis satu-satu perkara, ilham yang mai ikut dia tu mesti mai ikut Allah juga. Pentauhidan ni mesti dari Allah. Maka Allah turunkan mengikut prasangka dia kepada Allah. Dan apa sangkaan kita, ilmu yang kita ada, kepahaman kita mengenai agama ini, dan benda itulah yang akan hadir, yang akan tubik keluar, kata orang Kelantan, akan keluar. Dan kita tulis. Makanya orang yang menulis samalah macam orang nak bagi nama anak. Kalau dalam hati dia penuh dengan jahiliah, akal dia penuh dengan jahiliah, maka nama anak dia akan letak nama jahiliah juga. Tapi kalau misalnya kata hati dia dengan qalbu dia, dengan akal dia penuh dengan sibghatullah, dengan acuan daripada Allah, maka dia nak buah nama anak-anak dia pun nama yang baik-baik menerusi daripada dalam agama. Tuan-tuan tengok nama tuan-tuan sekarang, Masya Allah, ada Salahuddin. Depan saya ni Syekh Abi Bakr, Abu Bakar, sahabat Nabi yang dijamin antara 10 sahabat masuk syurga Allah. Dia ambil nama tu barakah. Mak ayah sahabat kita ni taruh nama Abu Bakar. Subhanallah, cantik. Sebab nilaian dia itu mengikut apa yang dia tahu. Ada orang dia letak nama anak dia Eksotika Romantika. Cari cek-cek apa ni? Eksotika Romantika. Rupanya ada. Eksotika dalam bahasa sains itu adalah buah betik. Romantika daripada perkataan Latin romantik. Jadi kalau Eksotika Romantika, buah betik romantik. Panggil nama besok dia boleh masyar. Eksotika Romantika. Kalau terjemah dia, buah betik romantik. Ke depan. Apa bayang tengok? Subhanallah. Dan ikut acuan kita mengaji ya. Maka dia letak nama anak-anak dia anak yang baik. Nama anak yang baik. Ustaz jangan tak cerita lah Ustaz. Ni nama Muhammad pun ramai duduk dalam penjara lah ni Ustaz. Tu dia. Kalau kasar. Kan? Tu ya. Nama Muhammad pun, nama Yusuf pun, nama Adam semua duduk dalam penjara lah ni. Ustaz cerita apa Ustaz pasal nama? Dah selesai tanggungjawab kita. Kita bagi nama yang baik pada anak kita. Itu tanggungjawab kita. Soal dia nak jadi Firaun itu cerita lain. Kita dah didik dalam rumah kita, teritori kita, selamat dah. Cikgu didik di sekolah, selamat dah. Tapi bila dia besar nanti dia bercampur orang dengan orang luar. Dia jadi mat pit ke, dia jadi mat ketum ke, dia jadi minah dedah ke. Bukan antara kelongsong antara kita yang boleh kita kawal segala-galanya. Tanggungjawab kita selesai dah. Tapi nak bubuh nama baik itu tanggungjawab kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah. Disebut di dalam Quran aqimis solah kan? Aqimis solah lidzikri. Aqimis solah maknanya dan dirikanlah solat. Bukan kerjakan solat. Kerja ni tuan-tuan puan, kalau kita nak buat, tak nak buat, kita buat MC, kita pergi dekat doktor, saya sakit gigi dah. Sebenarnya tak sakit gigi tak apalah, doktor member bagi juga MC. Bagi MC, kerja ni kita boleh tak tunaikan kalau kita tidak ada amanah. Kan? Tapi nak cerita tuan-tuan dan puan, disebutkan bahawasanya aqimis salah makna dirikan solat, bukan mengerjakan solat. Kerja ni aku boleh buat, aku tak boleh buat, aku nak tangguh pun boleh, tak apa, besok pun aku boleh buat kerja ni, boleh selesai juga. Tapi bila dirikan solat, mau tak mau tuan-tuan, kena buat, kena dirikan. Yang ini yang payah tu. Sebab itu bila sebut aqimis solah lidzikri, dalam Quran sebut dirikanlah solat dengan mengingat aku. Bila sebut kalimah ni tuan-tuan, fahamlah kita. Aqimis solah adalah dalam bab fiqh, tapi lidzikri adalah dalam bab tasawuf. Ini penting. Dan bab yang kita mengaji selama hari ni daripada sekolah sampailah ni, termasuk aku ni depan kita semua ni, sama aja. Kita banyak mengaji bab fiqh. Cantik tak? Cantik. Tapi takkan umur 70 tahun semayang macam kita solat umur waktu 15 tahun. Mustahil. Sebab itu ulama pesan wajib bertasawuf. Baik, nak cerita tuan-tuan.
Pasal tasawuf ni lah tuan-tuan, Hasan Al-Basri dia pi Mekah tuan-tuan, menunaikan haji 3 kali. Kita haji sekali itu pun dah kira padah lah, betul ya makcik no? Pergi sekali pun alhamdulillah ustaz, saya dah pergi dah Kucub Hajar Aswad pun saya dah dapat, tawaf dah, sudah baina Safa wal Marwah sa'i sudah. Saya dah makan aiskrim dekat tepi jalan nak pergi hotel. Saya dah pergi beli gelang apa semua, dah apa nama semua. Ayak Zam-Zam saya dah ambil semua, ziarah Nabi di Masjid Nabawi pun saya dah pergi semua. Dah pergi Masjid Saidina Abu Bakar saya dah pergi semua. Apa nama, pergi pula ziarah pula, dibawa pula tempat melontar Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah, pergi tempat apa nama mabit di Muzdalifah, tempat orang kutip batu apa semua. Semua kalau saya pergi Ustaz, alhamdulillah. Berapa pergi haji? Sekali Ustaz. Alhamdulillah. Nama siapa? Hajah apa? Hajah Arfah nama saya Ustaz. Alhamdulillah. Mai seorang lagi pula, saya ni tak berapa lama lah, tapi saya dah 7 kali lah saya pergi haji tu. Nama haji siapa? Haji mana? Tu pasal 7 kali. Contoh. Hasan Al-Basri pi 3 kali. Pergi yang pertama, pi saja dia kata. Pergi yang kedua, dia kata tak Yang pertama tu aku pergi kosong Subhanallah. Yang kedua tu ada rasa sikit, betul-betul aku ikut macam Nabi lah, aku rasa nak buat haji tu. Dia balik, dia kata tak lagi, tak sampai dia punya apa? IPU apa dia panggil? IPU, indeks penama pencemaran udara. Apa panggil? KPI. Ni zaman-zaman politik ni. Dan menteri baru kita. Masya Allah. KPI. Hasan Basri kata dah 2 kali pi, tapi aku rasa tak reach the KPI. Tak hit the notes. Kalau dalam music, tak hit the notes orang panggil. Maknanya kalau menyanyi itu sumbang mambang. Mambang kuning, mambang coklat, mambang hijau semua. Tak kena. Maknanya Hasan Al-Basri kata apa? Aku nak pi sekali. Yang pergi kali ketiga tu baru dia kata aku hadam dulu. Ni haji. Tapi Nabi menunaikan haji sekali je dalam umur hidup baginda. Mengapa Hasan Al-Basri pergi sampai 3 kali? Sebab dia rasa tak sampai. Habis Ustaz, kalau duk ikut Hasan Al-Basri, kami nak kena pergi 3 kali lah. Boleh lah makcik. Hang nak tunggu ni pun dekat 2035, hampa nak pergi 3 kali. Nak pergi haji pun 2035, nak pergi tunggu 3 kali. Tak, satu dah memadai. Cuma kalau boleh, kita pi kali ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biarlah kita pergi kali ni ada rasa, buat seolah-olah ibadah yang terakhir. Itu hendaknya. Soal terima tak terima ni bukan urusan kita, tapi buat ibadah yang dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, aku nak melihat siapa yang lebih baik amalannya. Yang terbaik, among yang baik. Bukan banyak amalan. Banyak amalan kalau tak baik buat apa? Ni sembahyang tarawih ni 2 bulan lagi nak start. Start pukul 9.30. Start pukul berapa? Pukul 9 start, 9.20 dah habis dah. Oh, kami champion Ustaz, masjid kami champion, 20 minit aja, 20 rakaat tu dia. Tapi tak champion macam Indonesia tu. Indonesia lagi ganas 7 minit 20 rakaat, lu gila. 7 minit 20 rakaat Ingatkan cobaan rupanya betul-betul. Subhanallah. Baik tuan-tuan. Jadi ada as-salah, dirian fikih, amalan cara fikih bersyariat, dan ada juga dzikri, iaitu at-tasawuf. Mengingat Allah itu tak boleh sahaja melalui syariat, tetapi kerana syariat itu meletakkan rukun-rukun yang kita solat itu. Tetapi hati itu juga ada rukun dia. Rukun ini yang tak ada ni. Yang tu yang usolli, nak start pun payah. Usolli. Bayangkan kalau dah start. Tu yang Allahu Akbar. Tesko. Belum apa-apa lagi sampai tesko lah.
Ni saya bukan nak kata siapa sabar ni, aku nak ingat diri aku. Maknanya tuan-tuan, perlu ada fiqh, perlu ada tasawuf. Sebab tuan-tuan puan-puan, Hasan Al-Basri tadi, yang pertama tu mungkin dia pergi hanya dapat rasa syariat saja. Yang kedua dia masuk sikit, tapi bila dia bawa masuk dengan hati dia sekali pergi menunaikan haji, baru dia rasa sampai. Macam kita solat lah, tuan-tuan akan rasa tak sampai. Betul dah tu, sebab